إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, pencinta ilmu dan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, pencinta para salafus salih, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan hari ini insyaAllah saya ada dua topik yang sangat penting. Topik pertama yang membongkarkan penyelewengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah mereka ada satu pegangan di mana mereka sentiasa mendakwa kononnya sahabat boleh melakukan amalan rekaan sendiri walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Dakwaan yang sangat bahaya dan satu dakwaan orang jahil yang sebenarnya menjatuhkan martabat sahabat. Sebab itulah kita nak tahu, benarkah dakwaan mereka kononnya sahabat boleh buat bid'ah sendiri, ataupun sahabat boleh buat dan reka amalan bid'ah kononnya bid'ah hasanah. Sebenarnya dakwaan ini sangat bahaya dan menjatuhkan imej sahabat. Bahkan dakwaan ahli bid'ah ini dakwaan yang menuduh ataupun saya panggil tuduhan berat terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana teman-teman saya nak suruh faham satu perkara. Minta tolong faham dan tulis. Minta tulis. Sahabat tidak akan mendahulukan pendapat mereka depan Rasulullah. Ni poin pertama hari ini. Sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dahulukan sebarang pendapat atau sebarang amalan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dahulukan sebarang pendapat ataupun sebarang amalan ibadah. Tidak akan dahulukan sebarang harap-harap bahasa Melayu saya jelas, harap-harap jelas apa yang saya nak sampaikan. Sahabat Rasulullah tidak akan dahulukan sebarang pendapat ataupun sebarang amal ibadah, dan tidak akan dahulukan sebarang pendapat ataupun amal ibadah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak apa saya tulis ni? Jelas? Kalau boleh betulkan, kalau ada sebarang kesalahan dalam bahasa saya, minta tolong betulkan. Sahabat Rasulullah tidak akan dahulukan dan tidak akan kemukakan sebarang pendapat ataupun amal ibadah depan Rasulullah. Jelas ya Allah perkataan ni? Ada tak sebarang kesalahan di segi grammar ataupun bentuk rekaan perkataan yang saya tulis? Masya Allah. Waalaikumsalam Encik Ismail daripada Riau. Masya Allah. Saya alu-alukan orang Islam kita daripada Indonesia, Aceh,
mana-mana pencinta sunnah, insya-Allah saya sangat alu-alukan. Jelas insya-Allah, barakallahu fikum. Ayuh, masya-Allah. Alia pun ada, Ayu Haidir, masya-Allah. Sahabat Rasulullah. Naam. Sahabat Rasulullah tidak akan mendahulukan sebarang pendapat ataupun amal ibadat. Naam. Minta tolong, poin ni letak dulu. Barakallahu fikum. Nasrul Azli antara sahabat kita, teman-teman kena ingat Nasrul Azli, dia banyak buat maaf. Nasrul Azli, jazakallahu khair, dia banyak buat himpunan doa-doa sahih dalam salat. Sebab tu saya share dalam komen seperti yang saya share baru ni. Baik. Jadi jelas insya-Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, kena ingat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengemukakan sebarang amal ibadah ataupun tidak akan reka sebarang amal ibadah sebelum Rasulullah. Bayangkan ada orang kata kat saya, semalam, dia kata, bukankah Bilal masuk syurga sebelum Rasulullah? Allahu Akbar. Tengok tuduhan yang berat. Betul semalam dia kata, Ustaz, dan saya memang tak layan dia sebab orang seperti ini, saya rasa fahaman dia pun dah rosak. Bila tengok guru dia seorang sufi terkenal di Indonesia. Bayangkan ada seorang tulis kat saya semalam. Rasanya komen dia ada. Saya tak delete, saya biarkan. Dia kata, Ustaz, kena tahu, bukankah Bilal masuk syurga dulu sebelum Rasulullah? Astaghfirullah. Komen orang seperti ini, bagaimana kita nak balas? Akidah dia pun rosak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, baginda alaihi salatu wasallam adalah orang pertama yang akan menghadap Allah dan dialah orang pertama yang akan masuk syurga. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang akan terbelah bumi di padang mahsyar dan baginda orang pertama yang bangkit di padang mahsyar. Wallahu a'lam, ada hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang masuk syurga. Tapi bayangkan ada orang yang mendakwa Bilal masuk syurga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada fahaman yang rosak begini? Sebab yang sebarkan ilmu adalah orang ahli bid'ah. Sebab tu ikhwani, kena ingat poin pertama hari ini, sahabat tidak akan mendahulukan pendapat mereka depan Rasulullah. Sebab tu Allah kata, Allah yang didik sahabat. Allah kata apa? Dalam surah Al-Hujurat. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah Subhanahu wa taala didik sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengajar sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sahabat. Dan kita, mesej ini untuk kita kalau kita ikut sahabat. Tapi sahabat adalah generasi yang terbilang. Sahabat adalah generasi yang paling beradab dengan Rasulullah. Sahabat Rasulullah adalah generasi yang paling menyayangi Rasulullah dengan erti cinta yang sebenar. Bukan erti cinta palsu yang diamalkan oleh orang sufi ataupun ahli bid'ah. Sahabat tidak akan. Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Jangan mendahulukan. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan mengemukakan pandangan dan sebarang pendapat dan amalan kamu depan perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah. Peringat, takwa yang sebenar, mentaati Allah dan Rasul. Inilah yang kita dengar setiap hari Jumaat. Tapi orang kita tidur hari Jumaat. Khatib bergegar. Tak gegar sekarang ni. Khatib pun nak bagi orang tidur sekarang ni. Tapi sepatutnya, ittaqullah, mentaati perintah Allah dan Rasul. Yani, taati Al-Quran dan Sunnah. Mana orang ikut Quran Sunnah sekarang? Sebab tu saya pilih tajuk ni.
Wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan meninggikan suara kamu atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau suara sahabat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tegur sahabat, jangan tinggikan suara atas suara Rasulullah. Kalau suara mereka tak boleh nak dinaikkan atas suara Rasulullah, apatah lagi amalan. Saya tanya teman-teman yang ikut kuliah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah didik sahabat begitu rupa dan begitu tinggi didikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kata, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kamu atas suara Rasulullah. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kamu memanggil Rasulullah dengan panggilan kajahri ba'dikum li ba'd, macam panggil orang biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala dah larang sahabat meninggikan suara dan mendahulukan sebarang pendapat ataupun amal, adakah sahabat berani? Saya tanya teman-teman yang kat live, ada tak sahabat berani buat amalan rekaan sendiri sebelum Rasulullah? Cuba jawab, insya-Allah. Barakallahu fikum Ainun. Tidak berani, tidak akan berani. Sahabat tidak akan tergamak. Barakallahu fikum ni Junaidah, tak akan. Barakallahu fikum Fauziyah, tidak sama sekali. Barakallahu, terbaik. Natijah, tengok orang bila orang faham Quran. Haider, barakallahu fik. Uncle, masya-Allah. Sahabat tidak akan berani dan tidak akan tergamak melakukan dan reka sebarang amalan. Apatah lagi kita. Sebab tu bila kita tengok orang jahil, dia kata, tak apa, sahabat tak buat, kita boleh buat. Tengok kepala jahil. Sebab apa mereka boleh reka amalan bid'ah? Sebab mereka tak pernah faham Al-Quran. Dan mereka tak pernah mempelajari adab dan akhlak dan cara sahabat mentaati. Barakallahu fikum akhi Aun, Ibrahim, masya-Allah ramai. Wilma, Syarifah, Ahmad. Masya Allah, Masya Allah. Tengok, bayangkan ada 188 orang dah faham sunnah. Cukup bagi saya. Tak perlu saya ada 1000 pengikut, tak. Saya ada pengikut insyaAllah 300, 400, saya tak tahu. Beberapa pengikut saya, ada orang masuk, bukan nak ikut, dia nak dengar, nak cari kesalahan. Moga Allah bagi dia hidayah. Tapi orang yang insyaAllah yang faham sunnah ni, kalau sedikit pun tak apa. Janji kita faham bahawasanya sahabat mentaati Rasulullah. Sebab itulah saya nak bagi tahu amalan ataupun dakwaan yang dijaja oleh orang bid'ah dan kepala jahil. Kononnya Bilal buat amalan wuduk dan salat 2 rakaat lepas wuduk, mereka kata inilah bukti kononnya Bilal pun buat bid'ah hasanah. Astaghfirullah. Tuduhan yang berat. Jom saya akan bacakan, teman-teman, saya akan bacakan banyak hadis yang menunjukkan amalan ambil wuduk yang lengkap, kemudian salat 2 rakaat. Lepas ambil wuduk yang lengkap, salat dalam keadaan khusyuk dan tidak memikirkan benda lain, mewajibkan seorang Muslim jadi masuk syurga. Ini amalan Rasulullah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, okey, kita ambil hadis pertama, hadis Uqbah. Dalam Sahih Muslim, Uqbah katakan, "Ta'alayya ri'ayatul ibil." Saya dah post tadi dalam post sebelum ni. Uqbah radhiyallahu anhu kata, "Kanat 'alayya ri'ayatul ibil, farawahtuha bi'ashiyah wa dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fara'aituhu qa'iman wasata an-nas." Uqbah, dia ada kerja dia, sahabat pun bekerja. Semua sahabat bekerja, sahabat menyaga, sahabat ada yang pelihara kambing dan unta. Sahabat bekerja, bukan duduk sia-sia, duduk gitu. Uqbah radhiyallahu anhu lepaskan unta dia, pergi awal. Maka dia sempat Rasulullah SAW duduk di tengah orang ramai. Wa sami'tuhu yaqul. Tengok, aku dengar Rasulullah bagi tahu hadis kepada ramai orang. Maksudnya amalan salat 2 rakaat lepas wuduk yang lengkap adalah amalan Rasulullah, sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Bukan amalan rekaan Bilal. Bilal antara sahabat yang ramai yang telah dengar hadis ini. Maka Bilal beramal dan meneruskan amalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin
يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين لله تعالى مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا ووجبت له الجنة. Siapa kata? Rasulullah. Sallallahu alaihi ya habibi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi ya habibi. Sallallahu wasallam ala habibina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rasulullah ajar sahabat. Saya ulang balik. Minta tolong sahabat hafal hadis ini dan sebarkan. Hadis sahih rawahul Imam Muslim wa Abu Dawud. Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsin al-wudu' thumma yaqum, mana-mana orang Islam mengambil wudu, maka melengkapkan wudu. Wudu lengkap, basuh tangan, yuhsin yani lengkapkan, komo, masukkan air dalam hidung. Nanti insya-Allah kita akan buat siri khas untuk wudu Rasulullah mengikut sahabat. Insya-Allah ada siri khas, nantikan. Ma min muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana-mana orang Islam ambil wudu, fayuhsinul wudu atau yuhsinu wudu'ahu, dia melakukan wudu dengan baik. Thumma ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fayusalli rak'atain lillahi ta'ala. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat kerana Allah. Takkan kita nak sembahyang rakaat kepada, sebab tu saya kata niat dalam hati. Awak bila salat dalam niat, dalam hati dah ada niat. Takkan awak sembahyang ke orang lain. Tapi orang kita kadang-kadang dia nak tokok tambah. Nanti insya-Allah saya akan sebut bab sunnah, bab niat. Ikhwani, niat dalam hati. Jangan merosakkan salat awak dengan duduk nawai usalli. Saya jumpa orang hari ini, imam dah habis surah Al-Fatihah, dia tak selesai lagi nak sebut usalli. Kesian dia. Usalli apa? Semayang terus. Allahu Akbar. Awak semayang kerana Allah. Bukan semayang. Allah tahu niat awak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah sebut dalam surah Ghafir. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Kata Abdullah bin Abbas, mata awak sebelum nak gerak, nak tengok mana-mana, Allah tahu dah awak nak tengok apa. Wa ma tukhfi as-sudur. Apa yang engkau simpan dalam hati, Allah tahu. Salat, tak akan nak salat zuhur dalam hati awak nak sembahyang asar. Tak, awak tahu dah aku nak sembahyang Jumaat. Jangan rosakkan ibadah dengan sebutan niat. Kalau betul yakin, okey, Salli rakaatain Jumaat. Okey, Allahu Akbar. Tak apa, sebut, tak ada masalah. Tapi kalau duk sebut sampai tahap imam dah rukuk, awak belum lagi masuk salat, belum bermula salat, yang ni merosakkan salat awak. Syaitan akan waswaskan awak, akan hasut awak sampai awak tak salat terus. Inilah waswas. Ini yang dilarang untuk menokok tambah sehingga salat awak rosak. Baik. Jelas ya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fayusalli", kemudian dibangun, fayusalli rak'atain lillahi muqbilun 'alaihima, ada syarat. Muqbilun 'alaihima biwajhihi wa qalbihi. Yani dia hadap salat, dia menghadapi salat dalam keadaan wajah dia tak gerak, hati dia pun khusyuk. Illa wajabat lahul jannah, melainkan ataupun nescaya, melainkan syurga wajib bagi dirinya. Syurga akan wajib bagi dirinya. Siapa yang ajar? Siapa yang kata begitu? Bilal ataupun Rasulullah? Sila jawab teman-teman. Siapa yang kata mana-mana orang yang bangun ambil wuduk lengkap, kemudian sembahyang 2 rakaat kerana Allah dalam keadaan khusyuk lengkap, melainkan syurga menjadi wajib untuknya. Adakah ini kata Rasulullah ke kata siapa? Betul, kadang-kadang mengganggu ya. Rasulullah, barakallahu fikum syadid. Haidir, Rasulullah. Fauzia, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajar. Rasulullah adalah guru kepada sahabat. Rasulullah adalah guru. Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam Quran? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم yang ajar Quran Rasulullah, yang ajar baca Quran Rasul, yang ajar salat Rasulullah, yang ajar ikhwani. Bayangkan hadis Jabir ibn Samurah, kan saya selalu sebut sahabat bila nak salam, sahabat salam gini, mereka tak tahu. Kata Jabir, kunna idza aradna an nusallima bila salat, sahabat habis salat mereka nak salam, kunna narfa'u bi aydina fa naqul assalamu alaikum warahmatullah. Sahabat bila habis salat nak salam, dia tak tahu, dia angkat tangan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia angkat tangan sebelah kanan bagi salam ke orang sebelah dalam salat. Tak tahu, mereka tak tahu. Maka Rasulullah SAW kata, "Mali arakum tarfa'una aydikum ka'annaha adnabu khailin shumus." Kenapa aku tengok kamu duk angkat tangan macam ekor kuda yang liar? Rasulullah kata kat sahabat, apa benda ni? Awak nak salam? Habis salat nak salam, dia angkat tangan. Jangan. Innama yakfi an yada'a ahadukum yadahu ala fakhdhihi wa yusallimu ala sahibihi min ala janbayhi. Cukup seorang di kalangan kamu letak tapak tangan atas paha dan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah yang ajar. Kalau tidak sahabat gini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hadis sahih Muslim. Rasulullah ajar belaka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surata min al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kami cara tasyahud seperti mana Rasulullah ajar kami satu surah dalam Quran. Subhanallah. Tengok sahabat. Rasulullah muallim sampai kat kita melalui hadis sahih. Sebab tu ahli bid'ah tak baca hadis. Mereka tak buka hadis sahih Bukhari, tak buka sahih Muslim, tak buka Sunan At-Tirmidzi wa Sunan Abi Dawud. Maka mereka jahil. Bayangkan orang jahil yang ajar kita di masjid-masjid, apa nak jadi kat masyarakat? Bid'ah akan berleluasa. Dan orang kita, oh sahabat pun buat bid'ah. Oh gitu. Baik, ambil lagi satu hadis. Hadis Uqbah, jelas insya-Allah satu hadis. Insya-Allah mesti ada ruang soalan. Saya selalu terlepas pandang ruang soalan dan ramai orang tanya soalan. Saya tak sempat, maafkan saya. Sebab saya banyak benda nak ajar. Baik, satu lagi hadis Uthman. Dengar ni. Tak, kita ambil hadis. Amalan, tengok. Amalan mengambil wuduk yang lengkap dan salat 2 rakaat lepas wuduk adalah amalan Abu Bakar, amalan Umar, amalan Uthman, amalan Uqbah dan amalan Ali. Ali radhiyallahu an ambil daripada Abu Bakar. Jom kita tengok hadis Ali yang diambil daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Amalan sembahyang 2 rakaat lepas wuduk, bukan amalan Bilal, bukan rekaan Bilal, bukan amalan yang Bilal reka. Tak, Bilal radhiyallahu an ambil amalan ini daripada Rasulullah. Itu pun siapa yang mengesahkan amalan Bilal? Sebab siapa yang kata, wahai Bilal, amalan kamu ini menyebabkan kamu masuk syurga? Amalan Bilal menunjukkan bahawasanya amalan ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri yang menggunakan surah Al-Fatihah untuk baca atas orang yang kena patuk ular. Rasulullah tanya, "Man 'allamak? Man adraka annaha ruqyah?" Abu Sa'id Al-Khudri mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah sebab Rasulullah ajar dia. Rasulullah tanya dia, "Man 'allamak? Man adraka annaha ruqyah?" Maka Rasulullah SAW pun, walaupun Abu Sa'id radhiyallahu an diajar oleh Rasulullah bahawasanya mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah, Abu Sa'id dan kelompok sahabat yang lain bersama dia, mereka dapat dalam puluh-puluhan ekor kambing. Sahabat tak berani nak agihkan habuan yang mereka dapat daripada bacaan ruqyah Abu Sa'id. Mereka tak berani sehingga rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanya, "Ya Rasulullah, orang ini bagi kami habuan kerana Abu Sa'id, ketua kami, telah baca surah Al-Fatihah sebagai ruqyah dan ketua kampung ini dapat sembuh."
Ya Rasulullah, boleh tak kita agihkan ekor-ekor kambing ini di kalangan kami? Maka Rasulullah SAW qala, iqsumuha wadribu li bisam. Bahagikanlah kambing ini di kalangan kamu dan bagi aku satu bahagian. Siapa yang ajar? Rasulullah. Siapa yang mengesahkan? Rasulullah. Ikhwani, Islam di zaman sahabat sedang turun. Wahyu sedang download dalam bahasa orang putih. Maafkan saya. Syariat sedang downloading. Orang Melayu kita kata apa download? Apa dia panggil download? Apa kita panggil download? Naam akhi. Masya Allah. Alhamdulillah, bukan selak tingkap, bukan selak tirai. Nah, kalau ahli bid'ah, dia tak bayar hadis. Dia tak ambil hadis. Sebab mereka dah sesat dan jauh daripada hadis. Sebab tu ahlu sunnah, ahlul hadis. Muat turun. Naam. Aywa, barakallahu fiqh. Masih banyak sahabat. Hidir, Masya Allah, hebat Hidir ni. Saya teringin nak kenal semua ni yang pencinta sunnah ni. Tapi ialah, sebab mungkin kita berjauhan. Tak apa, insyaAllah. Suatu hari kita akan berjumpa. Jadi Islam di zaman sahabat, syariat Rasulullah di zaman sahabat sedang muat turun. Sedang turun. Sedang download. Maka sahabat, sebab itulah sahabat dilarang tanya soalan. Sebab apa? Sebarang soalan sahabat akan turun wahyu untuk menjawab soalan dia. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah, yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunak. Sahabat bertanya. Maka turun hukum. Kenapa? Sebab di zaman Rasulullah dan sahabat adalah zaman muat turun syariat dan melengkapkan agama. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, syariat tutup. Pintu syariat closing. It's closing. Tutup. Islam dah lengkap. Syariat Nabi Muhammad dah sempurna. Maka tidak boleh tokoh tambah. Dah lengkap dah. Tak boleh tokoh tambah. Tak boleh buat amalan gini. Tak boleh buat gini. Baca 3 qul sebelum salat. Duk mengaji sebelum azan. Tak ada. Sahabat dah ajar begini. Rasulullah dah ajar gini. Ikut je. Ibarat Rasulullah dah kata, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Dalam hadis sahih. Wa hadis hasan. Rasulullah SAW kata, aku dah bawa kepada kamu syariat. Lengkap ni dah. Putih, selepuk. Bayda' dah lengkap. Ambil je. Ambil, amal. La yazighu anha illa halik. Hanya orang yang binasa, yang sesat, yang selewing daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari ahli bid'ah, boleh buat. Rasulullah tak buat, boleh buat tahlil, tak apa. Sahabat tak buat, kita boleh buat. Kamu boleh buat sebab kamu rasa kamu lebih hebat daripada Rasulullah dan sahabat. Ya Latif. Kalau kamu rasa diri kamu dan amalan rekaan kamu seperti tahlil, bacaan khusus setiap malam. Kalau kamu rasa inilah amalan lebih baik daripada Rasulullah, teruskan. Tapi kamu ingat, kamu ada dua jalan. Sama ada kamu dah jumpa syariat lebih baik daripada syariat Rasulullah SAW, ataupun kamu orang pertama yang buka pintu kesesatan. Maka berlakulah bid'ah yang menyesatkan bukan golongan kamu, satu umat. Semalam, Khamis malam Jumaat, cuba tengok masjid buat apa. Buat zikir, buat tak tahulah, macam-macam buat. Sebab tu saya panggil bid'ah ni pembecah belah. Setiap surau dan setiap masjid, dia ada tahlil sendiri. Saya pergi 2 tempat semalam. Tak nak sebut. Yang ni buat tahlil, tapi lain, tak sama dengan satu kampung lain. Boleh tak nak tanya, kenapa tahlil ni dengan tu tak sama? Sebab tahlil ni bukan amalan Nabi. Masing-masing boleh buat tahlil sendiri. Sebab memang tak ada panduan. Tak ada panduan khusus. Buat tahlil ni, semalam saya tengok, kenapa dia ni lain? Saya sahaja tengok. Tahlil dia ni tak sama dengan yang tu. Dan zikir, cuba tengok amalan di hari Ashura. Ada seorang tok guru dia kata, sebut subhanallah wa bihamdihi 47 kali. Inilah amalan Ashura. Tapi seorang lagi kata, baca hasbi Allah wa ni'mal wakil 1000 kali. Kenapa tak sama? Yang tu kata, sebut la hawla wa la quwwata illa billah. Di hari Ashura, 147 kali. Ya Allah, yang ni 1000, yang ni 47, yang ni 100 lebih. Kenapa boleh pecah belah? Sebab bukan sunnah. Bid'ah. Bid'ah
adalah sebab pecah belah masyarakat kita. Kalau kita bersatu atas satu amalan sunnah, maka kita tak akan pecah belah. Nampak tak? Mereka kata ahli sunnah pecah belah. Sebenarnya yang pecah belah adalah bid'ah. Naam animah. Syariat Rasulullah lepas wafat dah lengkap. Sebab terputus wahyu. Mana ada wahyu? Tapi ahli bid'ah, mereka ada wahyu sendiri. Selat tirai. Jumpa Nabi. Jumpa Nabi cara yaqazah. Hari-hari jumpa Rasulullah. Astaghfirullah. Ibarat Rasulullah ni macam orang gaji dia, bila-bila masa dia jumpa Nabi, mimpi yaqazah, panggil Rasulullah, Rasulullah jadi macam astaghfirullah. Bahaya ikhwani. Bahaya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik. Satu lagi hadis. Kita ambil hadis Ali dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ali kata, "Kuntu idza sami'tu hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafa'ani Allah bihi ma syaa. Wa idza sami'tu hadithan min ahad istahlaftuh. Fa idza halafa li saddaqtuh." Ali radhiyallahu anhu dia ada mitologi khas untuk menerima sebarang hadis. Ali radhiyallahu anhu kata, aku bila dengar hadis Rasulullah, aku akan beramal dan dapat manfaat banyak. Dan sebelum aku terima sebarang hadis daripada mana-mana orang, aku minta dia sumpah ini hadis Rasulullah. Itulah mitologi Ali radhiyallahu anhu. Walaqad haddathani Abu Bakr, walaqad sadaqa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Tapi Ali mengecualikan Abu Bakar. Sebab Ali radhiyallahu anhu kalau nak ambil sebarang hadis daripada sahabat lain, dia suruh dia sumpah. Ya, sumpah awak dengar daripada Rasulullah. Orang kata, "Naam, demi Allah aku dengar daripada Rasulullah," dia terima insya-Allah. Sebab sahabat semua udul. Tapi Ali radhiyallahu anhu mengecualikan Abu Bakar. Abu Bakar tak payah sumpah sebab dia benar. As-Siddiq. Wa haddathani Abu Bakr wa sadaqa Abu Bakr. Ali kata, Abu Bakar bagi tahu aku dan benarlah Abu Bakar. Apakah hadis Abu Bakar yang diamalkan oleh Ali dan diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq? Apa dia? Jom kita dengar. Jom. Ya salam. Apakah amalan? Tengok, amalan siapa ni? Bukan amalan Bilal, tapi sunnah Rasulullah yang dibelajari oleh sahabat. Tengok ni. Hadis rawah Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibn Majah, wal Imam Ahmad. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يا سلام. Tengok. Ulang balik. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين لله تعالى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. Mana-mana hamba Allah melakukan dosa, maka dia bangun, ambil wuduk, fayuhsinu at-tuhur. At-tuhur yani wuduk. Dia wuduk betul, ambil wuduk lengkap. Thumma yusalli rak'atayn lillahi ta'ala. Kemudian, thumma yaqumu fayusalli rak'atayn. Kemudian dia bangun solat, mendirikan solat 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah. Kemudian dia istighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Melainkan Allah telah hapuskan dosa dia. Siapa yang kata ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada siapa? Abu Bakar. Siapa yang dengar hadis ini daripada Abu Bakar? Jawab teman-teman. Siapa yang dengar hadis ini daripada Abu Bakar Siddiq? Siapa? Ajar terbaik Ainun, ajar Rasulullah. Ali dengar daripada siapa? Ali dengar daripada siapa? Ali dengar daripada siapa? Minta maaf, mungkin silap soalan saya. Ali dengar daripada siapa? Ali radhiyallahu anhu dengar daripada Abu Bakar. Barakallahu fikum. Naam.
Muhammad Ismail Ali dengar daripada Abu Bakar. Farishah, na'am. Tak, Ali radhiyallahu an dengar daripada Abu Bakar. Na'am, barakallahu fikum. Id, Zarina. Tak, bukan Umar, Abu Bakar. Na'am. Ali radhiyallahu an dengar daripada Abu Bakar. Abu Bakar dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan wudu kemudian dirikan salat 2 rakaat adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan Bilal seorang. Rupanya ramai sahabat yang mengamalkan wudu dan sembahyang 2 rakaat lepas wudu dalam keadaan khusyuk. Satu lagi hadis, insya-Allah saya akan sebut semua. Hadis amalan Uthman dalam Sahih Muslim, Kitab At-Taharah, Kitab Fadlul Wudu was-salatu ba'da was-salatu aqib al-wudu. Kata Uthman radhiyallahu anhu dalam hadis Ibn Shihab Az-Zuhri wa Urwa an Humran, kata Uthman ambil wudu, kemudian dia kata la yatawadda'u rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati allati taliha. Uthman radhiyallahu anhu kata Uthman, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawadda'u rajulun fayuhsinu wudu'ah thumma yusalli as-salah illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati allati taliha. Mana-mana orang tengok sama dengan hadis Ali, sama dengan hadis Abu Bakar, sama dengan hadis Uqbah. Ma min rajulin yatawadda'u wudu'ahu la yatawadda'u rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli as-salah illa ghufira lahu ma bainaha wa baina as-salati allati taliha. Mana-mana orang bangun ambil wudu, melengkapkan wudu betul-betul, kemudian yusalli as-salah, kemudian dia salat, illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati allati taliha. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan segala dosa dia. Ikhwani, apa jua salat sebenarnya secara umum? Apa jua salat yang kita salat zuhur, salat Jumaat, dia akan hapuskan dosa sebelum ni. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yani as-salah, yudhhibna as-sayyi'at, menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi sebab itulah ikhwani, antara hadis Uthman radhiyallahu anhu juga kata Uthman, qala Uthman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a lis-salah fa asbagha al-wudu thumma masha ila as-salati al-maktubah. Barang siapa yang ambil wudu kemudian asbagh yani melebihi air wudu di anggota-anggota dia, thumma masha ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafara Allahu lahu dhunubah. Mana-mana orang Islam dia tawadda' lis-salah, masuk waktu salat dia ambil wudu, fa asbagha al-wudu, melebihkan air wudu kepada anggota, lebih sampai sini. Nanti insya-Allah kita buat siri khas mengenai wudu Rasulullah. Thumma masha ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an nas, maka didirikan salat bersama orang ramai, atau fil masjid atau ma'al jamaah, dengan jamaah, mana-mana masjid, illa ghafarallahu lahu dhanbah. Ghafarallahu lahu dhanbah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dia insya-Allah. Ahsantum. Jadi ikhwani, sekarang ni kita dah tengok bagaimana amalan mengambil wudu yang lengkap. Kemudian kita salat 2 rakaat lepas wudu dalam keadaan khusyuk. Nescaya seperti mana hadis Uqbah, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atayn lillahi ta'ala muqbilun 'alayhima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahu al-jannah. Ini doa hadis Uqbah yang dia telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang Islam ambil wudu dan lengkapkan wudu, kemudian bangun dan salat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk, muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi, menghadap salat ini dengan wajah dan hati yang khusyuk,
illa wajabat lahul jannah. Nascaya syurga menjadi wajib untuk dirinya. Hadis Uqbah, hadis Ali daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu طهوره ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه. Hadis Ali radhiyallahu an dan ambil daripada Abu Bakar dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmizi wal Imam Ahmad wa Ibn Majah. Kata Abu Bakar Siddiq, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba Allah yang melakukan dosa kemudian bangun, ambil wudu dengan lengkap dan sempurnakan wuduk dia, kemudian dirikan 2 rakaat, kemudian istighfar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa dia. Jadi insya-Allah kita telah melihat amalan Abu Bakar, amalan Ali, amalan Uqbah, amalan Uthman, dan ada juga hadis Umar. Tapi saya tak sempat nak sampaikan sebab ada isu satu lagi. Semua ni dan amalan seluruh sahabat bahawasanya mendirikan 2 rakaat lepas mengambil wuduk yang sempurna, mendirikan 2 rakaat yang khusyuk, mewajibkan ataupun balasan dia adalah syurga. Maka inilah amalan sahabat yang mereka pelajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat tidak akan, ingat ikhwani, sahabat tidak akan mempelakangi Rasulullah. Sahabat tidak akan mendahului sebarang, mereka tidak akan mengemukakan sebarang amalan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal sebenarnya bukan buat bid'ah. Dan satu tuduhan yang sangat berat dan tidak berasas apabila orang kata sahabat pun buat bid'ah. Ini tuduhan orang jahil. Kalau mereka tidak bertaubat dan tidak istighfar, mungkin mereka dah rosak akidah. Kerana mereka telah menjatuhkan imej sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra." وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Tidak boleh mana-mana orang beriman, laki dan perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu amra, bila Allah dan Rasul, yakni Quran dan Sunnah, bila diputuskan satu hukum, an yakuna lahumul khiyarah, sahabat tidak akan meletakkan pendapat dia, tidak akan mencelah masuk pendapat dia ataupun amalan dia bila ada perintah Allah dan Rasul. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang melawan Allah dan Rasul, maka dia akan sesat kesesatan yang nyata. Sebab itulah ikhwani, itulah amalan sahabat. Dan sahabat pun ajar tabi'i. Contoh, kita tengok amalan Tawus. Yani Tawus Ibn Kisan, seorang ulama besar, tabi'i yang mulia. Siapa ajar dia? Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tawus radhiyallahu an melakukan satu kesilapan. Tawus dan ada beberapa tabi'i, mereka silap mendirikan 2 rakaat lepas asar. Sekarang ni kita masuk isu satu lagi yang ramai orang tanya saya. 2 rakaat lepas salat fardu asar. Jelas ya Allah? 2 rakaat lepas 2 rakaat sunnah lepas salat asar. Adakah sunnah ataupun tidak? Saya akan bagi detail. Yang pertama, amalan ini sebenarnya bukan sunnah untuk kita. Kenapa? Tengok bagaimana sahabat sepakat. Abdullah bin Abbas dan Abdul Rahman ada hari ini. Ummu Salamah. Ummu Salamah. Al-Miswar ibn Makhrama. Al-Miswar radhiyallahu anhu antara sahabat. Wa Abdul Rahman ibn Azhar. Ramai sahabat sebenarnya. Mereka melarang para tabi'i dirikan 2 rakaat lepas asar. Suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melihat Tawus seorang tabi'i, anak murid Abdullah bin Abbas, melihat Tawus sedang mendirikan 2 rakaat lepas asar. Faqal fanahahu anhuma. Abdullah bin Abbas larang Tawus, qala la tusalli rak'atain, da'huma,
Ini hadis rawahu Ibnu Majah wa Darimi. قال دعهما ورواه ابن وضاح في كتاب البدع ورواه الإمام السيوطي في كتاب مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة ورواه ما شاء الله رواية كان الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة ورواه الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة حديث صحيح. عبد الله بن عباس tegur Taus kerana Taus mendirikan 2 rakaat lepas salat asar. Kata Abdullah bin Abbas, da'huma fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhuma. Abdullah bin Abbas kata kepada Taus, jangan buat. Jangan dirikan 2 rakaat lepas salat fardu asar. Lianna Rasulullah naha anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mendirikan 2 rakaat. Tengok, kalau orang kita, apa serahnya? Tak akan Allah nak siksa aku buat sembahyang. Allah nak azab aku buat benda baik. Orang kita benda baik. Fahaman yang rosak ataupun fahaman jahil. Dia ingat semua ibadah boleh buat asal benda baik. Seperti mana yang saya dikejutkan baru ni. Allahu Akbar. Lepas salat jenazah dia buat doa lagi. Doa berdiri pula. Lam yathbut an Rasulillah wala fa'alahu as-sahabah wala as-salafus salih. Ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas salat jenazah tidak ada doa. Saya pergi sembahyang jenazah hari itu dengan sahabat saya. Rupanya mereka doa lepas. Saya terus cabut. Salat jenazah hanya takbir 4 kali. Lepas salat jenazah salam. Siapa yang ajar salat jenazah? Rasulullah. Siapa yang ajar kita takbir 4 kali dalam salat jenazah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ajar kita salam? Rasulullah. Mana ada doa? Tak ada doa. Habis salam, bangun terus, angkat jenazah, bawa ke kubur. Saya terkejut pula. Ustaz, azan. Mana ada azan? Allahu Akbar. Ya Allah. Inilah bid'ah. Bid'ah yang menyebabkan orang akan jadikan agama. Lama kelamaan akan jadi darah daging kita. Anak kita bukan azan, dia akan iqamat lagi depan kubur. Allahu Akbar. Maka kita tak tahu sunnah mana. Adakah ini amalan Rasulullah ataupun tidak? Orang akan marah. Ayah ajak aku. Mu siapa? Ini agama. Orang akan pertahankan bid'ah sebagai agama. Ya Allah, bahaya. Dan orang sunnah akan terpaksa senyap. Kita tak boleh nak tegur dah sekarang. Saya lari, ikhwani. Wallahi lari. Dah jadi amal ibadah. Kita kata ini bukan amal Rasulullah. Tak pernah Rasulullah buat doa ataupun azan lepas jenazah. Bahkan Rasulullah kata, asri'u. Jenazah sepatutnya angkat laju. Laju cepat. Idza kanat salihah qalat, hadis sahih. Al-janazah idza kanat salihah qalat qaddimuni. Hadis sahih Bukhari. Jenazah orang salih dia akan kata qaddimuni, cepat bawa aku ke kubur sebab dia seronok, dia nak bertemu Allah. Tapi kalau jenazah orang jahat qalat ya wailataha ma yaf'aluna biha, tiba-tiba sekarang ni jadi amalan orang takbir, iqamat, berhenti baca Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Saya tak berani nak tegur orang ikhwan ni. Nanti orang akan, sebab amalan bid'ah ni ada orang jaga. Syiah duk jaga amalan bid'ah di negara kita sekarang. Sunnah dihapuskan. Naam. Wallahi saya sedih. Saya sedih sangat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wahai saudara din, mereka dah boleh tokok tambah ikut suku dia. Sebab agama ni bagi dia amanan atuk moyang ataupun amanan dia sendiri. Dia tak sedar bahawasanya syariat Rasulullah dah lengkap. Rasulullah ajar semua cara salat wudu. Lepas wudu bagaimana kita semayang. Cara kita salat jenazah pun Rasulullah ajar. Cara salat raya pun Rasulullah ajar. Cara salat khauf ketika peperangan Rasulullah dah ajar. Cara salat gerhana Rasulullah dah ajar. Cara salat Rasulullah gerhana ni memang lain sikit. Tapi Rasulullah dah ajar. Dia ada 2 rukuk dalam 1 qiyam. Rasulullah pun ajar. Macam mana saya nak tegur? Saudara Nashrun, tak lama lagi awak tegur, awak akan dicop Wahabi. Naam. Sekarang ni orang ahli bid'ah dijaga. Orang yang sebarkan sunnah sekarang ditarik tauliah, dipulaukan. Pejabat agama akan lawan awak sebab Syiah pegang. Allahu Akbar.
Tak payah sebut lah. Awak tahu sendiri. Kalau awak tegur orang sekarang ni bukan amalan sunnah. Tidak ada. Wahabi. Inilah kenyataan. La haula wala quwwata illa billah. Pokoknya, ikutilah sunnah. Kenapa? Saya nak cerita satu kisah. Kisah Imam Malik. Korang mungkin tak pernah dengar. Imam Malik suatu hari, tapi nanti insyaAllah saya sambung kisah Abdullah bin Abbas dengan Tawus. Suatu hari, ada seorang muazzin, seorang Tok Bilal di kota Madinah. Dia tokok tambah sikit. Sebelum azan, dia baca, mengaji. As-salat, as-salat, as-salat. Kita dalam Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita as-salat. Bila masuk waktu salat, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Baik. Tapi ada seorang muazzin di zaman Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Imam Malik sebagai Imam Daril Hijrah. Kata Imam Ibn Waddah dalam kitab dia, kitab sangat hebat. Dia kata Imam Malik rahimahullah, dengar seorang muazzin di kota Madinah, tokok tambah satu amalan sebelum azan. Sebelum azan subuh, dia buat ngaji ataupun buat macam buat nyanyian ataupun buat sesuatu untuk kejut orang salat subuh. Subuh, salat, salat. Subuh dah masuk. Imam Malik dengar, terus panggil dia. Imam Malik, Masya Allah, seperti pemerintah. Dulu ulama sunnah diangkat. Sekarang ni ulama sunnah di pulau. Nah, ulama sunnah sekarang di pulau. Dilarang. Disekat. Imam Malik rahimahullah panggil muazzin. Dia terus mari. Qal, ma hadha alladhi taf'al? Ma hadha alladhi taf'al? Apa yang kau tokok tambah sebelum azan? Qal, wallahi innama aradtul khair. Aku kata Tok Bilal ni, kata ke Imam Malik, aku buat benda baik je. Aradtu an uqidha an-nas ala salat al-fajr. Aku niat baik. Tengok, niat baik tidak menentukan. Niat baik tidak boleh menjadikan amalan ibadah sebagai amalan sunnah. Dia kata, wallahi aradtu an uqidha an-nas ala salat al-fajr. Aku hanya nak kejut orang buat salat subuh. Qala la taf'al. Hadhihi madinatu Rasulillah. Kata Imam Malik, jangan buat macam tu. Jangan tokok tambah. Jangan buat benda sebelum azan. Rasulullah, ini kota Madinah, kota Nabi Muhammad. Wa hadhihi madinatu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Ini kota Madinah, pemerintah Abu Bakar, Uthman, Umar. Abu Bakar, Umar, Uthman. Seorang pun di kalangan sahabat tak pernah buat mengaji ataupun buat sesuatu sebelum azan subuh. Tak ada. Masuk waktu subuh, azan je. Qal fantaha. Fantaha fatratan min zaman. Tok Bilal ni, bila ditegur oleh Imam Malik, senyap kejap. Satu ketika dia senyap. Thumma, ba'da fatrah, setelah beberapa bulan, Tok Bilal yang sama, dia nak tokok tambah lagi. Tengok, bid'ah ni, subhanallah, jahat. Dia nak buat. Qal fatanahnaha qabla al-adhan. Dia buat gini, sebelum azan subuh, buat nak azan ni, nak azan. Dia tambah. Tengok, hatta ni tak boleh tambah. Tak boleh. Azan, masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Inilah azan. Dah ajar Rasulullah ajar. Rasulullah ajar sahabat. Sebab sahabat pun ada di kalangan mereka seperti Abdullah bin Zaid, Umar, melihat mimpi. Tapi siapa yang mengesahkan? Rasulullah yang ajar azan. Ya Allah. Rasulullah kata, tak apa. Rasulullah pun tentukan siapa nak azan. Bilal, sebab suara dia sedap. Tiba-tiba sekarang kita, di zaman Malik Ibn Anas, rahimahullah, Imam Malik, dah ada orang nak buat bid'ah. Ada. Biasa, iblis ni, dia akan pergi, kalau iblis tak dapat pergi hasut orang ahli maksiat, dia akan pergi kepada ahli ibadah. Buatlah benda ni, comel, tak apa. Rasulullah tak buat. Tak apa, buat benda baik. Iblis hasut. Iblis dia ada berbagai cara. Bahkan iblis lebih sayangi bid'ah daripada maksiat. Sebab tu kata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Naam. Bid'ah bagi iblis lebih dia sayangi daripada maksiat. Sebab bid'ah ni orang nampak baik. Orang tak boleh nampak. Orang tak nampak bahaya bid'ah. Tapi maksiat memang masyarakat akan menentang. InsyaAllah sebab masyarakat kita faham, tahu zina ni, hatta orang yang buat zina dia tahu buat salah.
Tapi bid'ah ni orang tak tahu. Dia ingat agama sebab orang jahil. Tapi perlukan ilmu. Ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, ilmu yang diajar oleh ulama salaf. Imam Malik rahimahullah, Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Abdullah ibn Wahab, Al-Imam Al-Layth ibn Sa'ad. Ramai ulama. Ishaq ibn Rahawai. Tapi ada yang kita tak kenal. Semua ulama salaf sepakat bid'ah ni memang sesat. Sebab mereka ikut Rasulullah. Ikut hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bila Rasulullah kata kullu bid'ah, habis sahabat tak akan lawan Rasulullah. Para tabi'in akan ikut sahabat. Baik. Jadi Malik, lepas beberapa bulan, Malik pun dengar Tok Bilal yang sama duk buat bunyi sebelum azan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitan. Panggil dia. Qal fada'a. Faqala ma hadha alladhi ta'mal? Imam Malik tanya Tok Bilal ni, apa yang kau buat? La taf'al. Qala wallahi ma aradtu illa an uqidha an-nas ala salat al-fajr. Tok Bilal ni kata, aku hanya nak kejut orang salat subuh. Qala la taf'al. Kata Imam Malik, jangan buat. Fahadhihi bid'ah wa hadhihi madinatu Rasulillah. Ini kota Madinah, bumi, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah ajar begitu. Abu Bakar, ni kota Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu an, tak pernah buat begitu. Umar pun, awak buat benda yang melanggar sunnah dan melanggar amal sahabat, 4 sahabat khalifah. Fantaha, dia berhenti. Thumma ad. Kali ketiga, dia buat lagi. Setiap kali Imam Malik tegur dia. Jadi bid'ah ni dia selalu ada. Dia jadi darah daging, subhanallah. Kecuali ahli sunnah yang tidak akan buat sebarang bid'ah. Dia betul-betul jaga. Sebab tu korang akan tengok saya jaga betul. Saya kena tegas. Kalau tidak, nanti Ustaz Muhib pun buat. Saya pun belajar juga. Belajar bagaimana ulama dulu menentang dan membeteras bid'ah supaya tidak menjadi ikutan untuk generasi akan datang. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik. Jadi Tawus Ibnu Kisan ditegur oleh Abdullah bin Abbas. Qala la taf'al. Fa inna Rasulullah naha anhuma ba'da salatil asr. Kata Abdullah bin Abbas kepada Tawus, jangan dirikan 2 rakaat lepas asar. Kerana Rasulullah larang sebarang salat. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati ba'da al-'asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mendirikan sebarang salat, ikhwani. Sebab tu kita tengok kebanyakan hadis sahih, naha Rasul 2 waktu yang Rasulullah larang kita dirikan salat. Ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams. Salat yang dilarang sebarang salat. Salat sunnah duha ke, salat 2 rakaat, wuduk ke, ikut. Tak boleh mendirikan sebarang salat lepas subuh sehingga matahari terbit habis. Kenapa? Li'annaha tatlu'u ala qarnai syaitan. Kerana matahari dia akan terbit atas 2 tanduk syaitan. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqti wa naha Rasulullah an salatin fi waqti يعني نهى عن أي صلاة حتى تغرب الشمس. Lepas asar tak boleh solat langsung kecuali orang nak qada. Orang nak qada boleh. Tapi lepas matahari ataupun lepas asar sehingga matahari terbenam tak boleh mendirikan sebarang salat. 2 waktu yang paling kita panggil, betulkan saya, 2 waktu yang paling ketara ataupun 2 waktu yang paling bahaya ataupun 2 waktu yang paling apa kita panggil? Orang Melayu kita panggil apa? 2 waktu yang paling 2 waktu paling getir. Nah. Wallahu a'lam. 2 waktu yang paling getir. Baik. Tapi Tawus berdalih lagi dengan Abdullah bin Abbas. Qal inna Rasulullah naha anhuma an tuttakhadha sullama. Tawus Ibnu Kisan rahimahullah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mendirikan 2 rakaat lepas asar, larang jangan mendirikan secara berterusan. Kalau 2 rakaat tak apa. Tapi sullama, an tuttakhadha sullama, Rasulullah larang untuk kita buat selalu. Sekali-kali tak apa.
قال عبد الله بن عباس kata أخبرك أن رسول الله نهى عنهما. Lepas tu Abdullah bin Abbas kata, baca ayat وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kemudian Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma baca ayat 36 surah Al-Ahzab. Maksudnya yang saya terjemah, orang beriman tak boleh langsung berdalih ataupun mengemukakan pendapat dia bila ada perintah Allah ataupun sunnah Nabi. Bila Rasulullah larang, larang. Maka Abdullah bin Abbas tegas dengan Taus berhenti. Abdullah bin Abbas kata, aku kata kamu Rasulullah larang, jangan buat. Aku takut. Qal hal yu'adzibunillah? La yu'adzibunillah. Taus. Nah. Ini hadis dia memang best. Taus, pendapat Taus Ibn Kisan rahimahullah. Nah, Taus kata, yani Rasulullah, aywa. Abdullah bin Abbas kata, utrukha, tinggal, jangan buat 2 rakaat lepas asar. Taus kata, innama nuhiya anha an tuttakhadha sulama. Mungkin Rasulullah larang mendirikan 2 rakaat lepas asar supaya jangan buat selalu. Kalau buat sekali-sekala tak apa. Tengok, dia nak cari alasan. Macam orang kita. Kata Abdullah bin Abbas, fala adri atu'adzabu 'alayha am tu'jar. Oh, tengok kata Abdullah bin Abbas, aku tak tahu engkau akan disiksa ataupun akan diberikan pahala atas 2 rakaat lepas asar sedangkan engkau melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma melarang Taus. Baik. Sekarang kita tengok, betul tak Ustaz ada hadis mengatakan Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan 2 rakaat asar sehingga wafat. Hadis ini hadis sahih. Tapi ada satu poin yang sangat indah kat sini. Wallahu alam, pendapat ulama yang paling kuat seperti yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qal hadhihi khususiyatun li Rasulillah. Naam, hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis sahih, tapi sebenarnya ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat 2 rakaat lepas asar. Sebab hadis ini sahih, kita tak boleh tolak. Tapi kehebatan ulama hadis, dia akan selaraskan 2 hadis sahih, dipanggil at-tawfiqu bainal ahadith. Dan ini ilmu yang sangat indah, kita boleh belajar melalui kitab Al-Imam Muhammad Ibn Muslim Ibn Qutaybah rahimahullah. Dia ada kitab yang sangat indah bernama Kitab Ta'wil Mukhtalaful Hadith. Bagaimana ulama akan menemukan 2 hadis sahih dan menunjukkan bahawasanya 2 hadis sahih tidak akan bercanggah. Ulama akan bagi banyak penjelasan. Sebab apa? Sebab isu 2 rakaat lepas asar. Tengok ni. Hadis Quraib. Quraib seorang tabi'i yang hebat. Quraib ibn Abi Muslim Al-Qurashi. Abdullah bin Abbas wal Miswar ibn Makhrama utuskan Quraib kepada Aisyah. Faqalu اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu nak pastikan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya Rasulullah mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar. Maka mereka utuskan Quraib dengan adab, kata kat Quraib, pergi kat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagi salam kami, wasalha 'anil rak'ataini ba'da salatil asr. Tanyalah Aisyah mengenai 2 rakaat lepas asar, 2 rakaat sunnah. Wa qul laha inna ukhbirna annaki tusallinahuma wa qad balagana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anha. Jadi Abdullah bin Abbas wal Miswar ibnu Makhrama utuskan Quraib supaya tanya Aisyah, wahai Aisyah, kami diberitahu awak masih lagi mendirikan salat 2 rakaat sunnah lepas asar, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Wa qala Ibn Abbas wa kuntu adribu an-nas, dengar ni, ya Allah, dahsyat. Wa kuntu, ya Allah,
Hebatnya sahabat dan Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, dia adalah menteri besar bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Wa kuntu adribu an-nasa ma'a Umar ibn Khattab anha. Kata Abdullah bin Abbas, aku dengan Umar, aku ditugaskan oleh Umar untuk pukul dan sebat orang yang mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar. Ada orang, sebab tu saya kata ahli ibadah ni, dia tak peduli. Dia sebelum nak buat ibadah, dia nak buat. Rasulullah larang ke, Rasulullah tak buat, janji nak buat. Dia dengar hadis palsu, dia buat. Tapi ahli ilmu berbeza dengan ahli ibadah. Ahli ilmu dia akan cek dulu. Hadis ibadah ni, 2 rakaat ni, Rasulullah buat ke tak? Ada tak larangan Rasulullah mutaakhir? Dia akan cari. Sebab kita nak beramal dengan amalan sahih, bukan amalan rekaan. Itulah beza ahlu sunnah wa ahlu bid'ah. Ahli bid'ah tak peduli. Buat je amal. Dia tak peduli amalan itu disandarkan kepada hadis palsu ke amalan syiah. Janji buat. Tapi ahli sunnah wal jamaah, ahlul ilm, ada ilmu, dia cek dulu. Sebab tu, Umar radhiyallahu anhu di zaman dia, kalau tangkap orang, tengok, Umar di zaman dia banyak pukul orang. Orang yang mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar, kalau Umar tangkap dia sebat. Dan Abdullah bin Abbas akan sebat. Cuma mereka nak tanya Aisyah, dikatakan Aisyah radhiyallahu anha mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar. Bagaimana? Sedangkan Rasulullah larang. Qala Quraib, فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. Kata Quraib, aku masuk ke Aisyah. Aku sampaikan salam Abdullah bin Abbas dan salam Al-Miswar. Dan aku sampaikan hajat mereka. Sebab mereka tanya, wahai Ummul Mukminin, kami dengar berita awak pun, tengok adab dengan isteri Rasulullah, adab. Kami dengar awak pun mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar. Sedangkan Rasulullah dah larang. Dan aku, kata Abdullah bin Abbas, aku dan Umar memberi balasan ataupun ada balasan setimpal dan bukulan sebatan untuk mereka yang mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar. Macam mana? Nah. Faqalat sal Ummu Salamah. Aisyah kata, tak apalah, pergi ke Ummu Salamah. Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kata kepada Quraib, pergi tanya Ummu Salamah. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. Kata Quraib, aku rujuk kepada Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar, maka mereka pun suruh aku pergi kepada Ummu Salamah. Jadi faraduni ila Ummi Salamah bimithli ma arsaluni bihi ila Aisyah, faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sekarang ni Quraib pergi kepada Ummu Salamah nak menias siasat dan tahu apa isu 2 rakaat sunnah lepas asar. Adakah betul Rasulullah buat ataupun tidak? Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anha. Kata Ummu Salamah, aku sebenarnya dengar Rasulullah larang mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar. Thumma dakhala wa 'indi niswatun min bani Haram min al-Ansar. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW masuk rumah aku, kata Ummu Salamah, dan aku ada ramai tetamu wanita-wanita Ansar. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. Jadi Ummu Salamah pun nak pasti. Rasulullah larang semayang. Ummu Salamah pun nak pasti. Ummu Salamah pun kata, Rasulullah larang semayang 2 rakaat lepas asar. Tapi kenapa aku tengok Rasulullah balik daripada masjid, masuk rumah aku, dia buat 2 rakaat lepas asar. Kenapa? Maka jariah ini bila pergi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jariah Ummu Salamah hantar orang gaji dia, dia kata, awak duduk dekat Rasulullah, bila Rasulullah habis jangan ganggu salat dia. Bila Rasulullah habis mendirikan 2 rakaat sunnah lepas asar itu, awak tanya dia, ya Rasulullah, kenapa awak sembahyang 2 rakaat ini sedangkan awak pernah larang? Jadi orang gaji Ummu Salamah ni tanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW panggil Ummu Salamah. Qala ya binta Abi Umayyah. Rasulullah panggil Ummu Salamah, ayah dia Abu Umayyah. Sa'alti 'anil rak'ataini ba'da al-'asr. Awak tanya mengenai 2 rakaat sunnah lepas asar yang aku dirikan. Hakikatnya, apakah hakikatnya? Wa innahu atani nasun min 'Abdil Qais فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر
fahuma hatani. Rupanya isu dia, Rasulullah SAW biasanya sunnah yang sahih 2 rakaat lepas zuhur. Ikhwani, jangan tinggal. 2 rakaat lepas zuhur jangan tinggal. Sebab dia sunnah. 2 rakaat lepas zuhur, Rasulullah SAW nak dirikannya, tapi tak sempat sebab ramai datang delegasi orang Arab. Delegasi kabilah nak bai'ah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, kerana tertangguhnya 2 rakaat ini, bila selesai urusan delegasi Abdul Qais, Rasulullah nak sembahyang 2 rakaat lepas zuhur, tak boleh, tak sempat. Masuk waktu asar, Rasulullah sembahyang asar, balik rumah Ummu Salamah, maka Rasulullah qada ataupun gantikan 2 rakaat lepas zuhur, lepas asar. Maka rupanya 2 rakaat yang Rasulullah dirikan lepas asar, yang disangka itu sunnah asar, rupanya 2 rakaat ini adalah 2 rakaat zuhur yang Rasulullah gantikan di rumah Ummu Salamah lepas asar, kerana baginda sibuk melayani delegasi-delegasi Arab yang datang kepada Rasulullah. Jelas ya Allah isu 2 rakaat lepas asar? Jelas ya Allah? Amin, saya dah buat kuliah pasal Palestin. Baru beberapa hari. Cuba cari. Saya dah buat. Barakallahu fiik. Dan kita insya-Allah, saya sentiasa doa untuk umat Islam di Palestin. Demi Allah. Dan saya tahu penderitaan mereka. Saya tahu mereka derita. Andainya kita dapat membantu mereka. Tapi untuk pengetahuan saudaraku, isu Palestin mengeluarkan kesedihan saya dan menyebabkan saya sedih. Sebab kita tahu umat Islam di sana ditindas oleh Zionis laknatullah. Orang Yahudi ni jahat. Tapi untuk pengetahuan awak, orang Yahudi lah yang kekang kita dan kacau kita dan melarang kita tegakkan Islam. Wallahu a'lam. Moga Allah bantu saudara kita di Palestin. Baik. Jazakumullah khair. Saya rasa cukup setakat ini. Masya-Allah dah lama. Insya-Allah kita mampu berdoa. Jangan lupa doa. Kalau boleh dirikan. Kalau boleh dirikanlah doa qunut. Boleh. Rasulullah SAW doa qunut dalam salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Doa qunut nazilah. Kita sepatutnya sekarang kita buat. Kenapa masjid-masjid kita tak buat? Doa. Allahumma. Saya pun doa. Jom. Sekali. Allahumma alaika bil Yahud. Ikut saya ikhwani. Saya tutup insyaAllah kuliah dengan doa. Jom. Allahumma alaika bil Yahud. Allahumma alaika bil Yahud. Wa man a'anahum. Ya Allah, hapuskanlah orang Yahudi. Dan hapuskanlah juga orang munafiqin yang membantu orang Yahudi untuk menindas umat Islam dan jajah Palestin. Wallahi ikhwani, orang Yahudi tak akan mampu ambil Palestin tanpa bantuan munafiqin. Munafiq yang menyuka orang Yahudi, munafiq yang menghapuskan Islam, orang yang bertopik Islam tapi menghapuskan sunnah, melarang agama Allah ditegakkan dan gelar kita sebagai Wahabi. Dan awak cuba fikir sendiri. Awak nak pergi ke Palestin. Nak pergi ke Palestin nak bantu. Kita tak mampu tapi kita doa. Itulah senjata kita. Allahumma alaika bil Yahud wa man a'anahum. Allahumma a'in ikhwanana ahla Palestin wa ahla Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur, insyaallah saya akan tulis. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma makkin lahum fil ard. Allahumma alaika bil Yahud wa man a'anahum. Allahumma, ya Allah, bantulah saudara kami di Gaza. Allahumma bantu ummat al-Islam. Ya Allah, bantulah umat Islam di Palestin. Bantulah mereka. Wa kullahum a'inan wa mu'ina wa nasiran wa hamiyan wa raziqan wa amina. Allahumma alaika bi a'da'i al-Islam wa alaika bil Yahud wal majus wal munafiqin wa man a'anahum ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi